很高兴我们又在乐龄团契中见面了。今天是农历新年的第5天，我和同工们要向大家拜个年，恭喜恭喜，新年蒙恩！感谢主带领我们度过了2022年，进入了2023年。在这新的一年，祝大家常常喜乐、平安健康、心平气和、富乐长水。我们进入祷告。亲爱的主，感谢你的恩典，在这欢乐华人新年里，仍让我们有机会在团契中侍奉敬拜你。我们本是不配的，但你仍然要使用我们，使我们把今天的团契交托。愿今天的敬拜赞美能在主前蒙神喜悦，让所有观看今天乐龄团契的弟兄姐妹们都能得着造就，蒙神的赐福。如此祷告谢恩，乃是奉靠主耶稣得胜的名求，阿们。现在我要带来给大家唱一首《恭喜恭喜》。每条大街小巷，每个人的嘴里，全年第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。经过多少困难，历经多少磨练，多少心儿盼望，盼望春天消息。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。经过多少困难，历经多少磨练，多少心儿盼望，盼望春天消息。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。不管环境如何，主耶稣的恩典够我们用，因为他的能力是在人的软弱上显得完全。阿们。现在我们唱你的恩典够我用。不管心意几实在，唯有你爱不更改。每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能领我
经由杨尚年传道和蔡一常传道，将把神的话分享给我们听。求主赐下合一的灵，让他们无论讲和翻，都能让人听得清楚明白。让我们预备心来听神的话。我们唱：我知谁掌管明天。我不知明天将如何，每时刻安然度过。我不求明天的阳光，因明天我转阴暗。我不为将来而忧虑，因我知主所应许。今天我与主同行，他深知前途光景。许多事明天将临到，许多事难以明了。但我知主掌握明天，他必要领我向前。许多事明天将临到，许多事难以明了。但我知主掌握明天，他必要领我向前。我不知明日将如何，每时刻安然度过。我不求明天的阳光，因明天我转阴暗。我不为将来而忧虑，因我知主所应许。今天我与主同行，他深知前途光景。许多事明天将临到，许多事难以明了。但我知主掌握明天，他必要领我向前。许多事明天将临到，许多事难以明了。但我知主掌握明天，他必要领我向前。但我知主掌握明天，他必要领我向前。各位亲爱的弟兄姊妹们，平安！ Saudara-saudara yang kekasih, Shalom. 感谢上帝，今天让我们有机会聆听神的道。 Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. 听到之前，让我们先做一个祷告。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 慈悲爱我们的天父上帝，我们感谢赞美你的恩 Bapa 典， yang di dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu. 看顾保守我们直到如今。 Karena pemeliharaanmu kepada kami hingga hari ini. 感谢上帝，让我们今天有机会聆听你的话。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. 恳求主的灵光照我们的心， Kiranya Engkau menyinari kami, menyinari hati kami, 让我们能够明白你的话， supaya kami dapat mengerti firman-Mu, 以至于我们的信心得以坚固，
Sehingga iman kami semakin diteguhkan, 我们的灵命得以被造就。 sehingga rohani kami juga dibangunkan. 主啊，求你使用你这卑微不配的仆人， Tuhan, kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang tidak layak ini. 祷告、仰望、交托，奉靠主耶稣基督得胜的名， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. 阿门。 Amin. 弟兄姊妹，今天要跟大家分享的题目是确认你所信的福音。 Saudara-saudara, tema hari ini adalah konfirmasi Injil yang engkau percaya. 弟兄姊妹，为何我们需要确认所信的福音呢？ Saudara-saudara, kenapa kita harus mengkonfirmasi tentang Injil yang kita percaya? 因为唯有当我们确认福音之后， Hanya karena setelah kita memastikannya, 我们才不会受人欺骗， kita baru tidak tertipu oleh orang lain. 被一切异教之风摇动， Dan juga tidak ditipu oleh segala ajaran-ajaran yang 飘 lain. 飘来飘去， Berombang-ambing. 就随从各样的异端， Sehingga mengikuti segala kepercayaan. 随波逐流， Sehingga akan menjadi terombang-ambing. 因而离开真道。 Akhirnya meninggalkan Injil yang benar. 除此以外， Maka sejak dari itu, 唯有当我们确认福音之后， setelah hanya kita mengkonfirmasi akan Injil yang kita 我 percaya, 们才能够正确的和有效的把福音传给别人。 kita baru bisa dengan pasti memberitakan Injil kepada orang lain. 罗马书1章16节和17节这么说： Surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 berkata demikian. 我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人，因为神的义正在这福音上显明出来。这义是本于信，以至于信。如今上所记，义人必因信得生。 Roma 1 ayat 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 这两节经文是使徒保罗写给罗马教会的书信里对福音的说明。 Ini adalah satu surat dari Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat Roma untuk menjelaskan akan Injil. 这说明意味着人得救是因为相信福音。 Penjelasan ini adalah mengatakan supaya orang yang percaya kepada Injil itu akan selamat. 不过，今日教会有许多假教师， Namun hari ini di gereja itu ada banyak guru-guru palsu, 假先知、 ada nabi palsu, 假使徒， ada rasul palsu, 甚至假基督起来，到处迷惑基督徒。 bahkan ada antikristus atau Kristus palsu yang bangkit untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. 这些人把真正的福音扭曲了， Orang-orang ini mereka memutarbalikkan Injil yang benar 变成假福音。 sehingga terjadilah adalah Injil palsu. 他们把假福音或另类福音带进教会。 Sehingga dengan demikian mereka membawa Injil palsu itu atau Injil yang lain masuk ke dalam gereja. 有不少的基督徒跟从他们的教义， Ada tidak sedikit orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran-ajaran itu 被他们迷惑， sehingga disesatkan oleh mereka. 也因此跟着他们误入歧途， Sehingga bersama-sama mereka jalan ke dalam jalan 走 mereka. 向灭亡的道路。 Sehingga menuju jalan kebinasaan.
这是一件很可悲又很可怕的事。 Ini adalah sesuatu hal yang menakutkan dan menyedihkan. 所以基督徒需要确认自己所信的福音， Maka orang Kristen itu harus memastikan Injil yang dia percaya. 免得被这些假福音或另类福音所迷惑而离开真道。 Kalau enggak ya, dia akan disesatkan oleh Injil-Injil yang palsu itu sehingga dia meninggalkan ajaran yang benar. 最后跟着他们一起灭亡。 Sehingga akhirnya mengikuti orang-orang ini menuju kepada kebinasaan. 今天我要跟大家确认所信的福音， Hari ini saya ingin mengkonfirmasi akan Injil yang dipercaya. 看看所信的是不是真福音，还是假福音，或是另类福音。 Untuk kita melihat apakah Injil ini adalah yang benar atau Injil yang lain. 福音要在哪里确认呢？ Di mana kita bisa mendapatkan yang pasti Injil itu? 在圣经里确认。 Di dalam Alkitab. 约翰福音3章16节告诉我们， Yohanes 3 ayat 16 memberitahukan kepada kita, 上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Allah mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. 福音是源自于上帝的爱， Injil itu adalah sama dengan kasih daripada Tuhan. 因为上帝爱我们， Karena Allah mengasihi orang dunia. 所以他赐下福音给我们。 Sehingga dia mengaruniakan Injilnya kepada kita. 弟兄姊妹， Saudara-saudara, 你认识上帝的爱吗？ apakah engkau mengenal kasih Allah? 你认为上帝怎么样爱你？ Kamu menganggap bagaimana Allah mengasihi kamu? 许多基督徒认为， Ada banyak orang Kristen menganggap 如果我的身体健康无病， kalau badan saya sehat, tidak ada penyakit, 证明上帝爱我； itu bukti bahwa Allah beserta dengan saya. 如果我的家庭幸福美满， Kalau rumah tanggaku bahagia, harmonis, 证明上帝爱我； juga bukti bahwa Allah mengasihi saya. 如果我的事业成功， Jikalau karirku sukses, 证明上帝爱我； juga membuktikan bahwa Allah mengasihi saya. 如果我的儿女孝敬我， Jikalau anak-anak itu berbakti kepada saya, 证明上帝爱我； membuktikan Allah mengasihi saya. 如果我出我入都平安无事， Jikalau saya keluar pergi kemana-mana tidak ada sesuatu, 证明上帝爱我。 juga bukti bahwa Allah mengasihi saya. 可是有时候， Namun ada kalanya, 当我的身体多病， pada waktu badan saya itu dapat ada sakit, 在疫情期间又被新冠病毒感染， apalagi pada saat lagi COVID itu saya tertular COVID. 甚至我的亲人、 Bahkan orang-orang yang dekat dengan saya, 我的丈夫、我的妻子因感染新冠而去世了。 suami, istri dikarenakan tertular COVID, akhirnya dia meninggal. 那时候我感觉上帝好像不再爱我了。 Pada saat itu saya merasakan sepertinya Allah itu tidak lagi mengasihi saya. 如果上帝爱我， Jikalau Allah mengasihi saya, 为何让我的丈夫离开我？ kenapa membiarkan suamiku meninggalkan aku? 如果上帝爱我， Jikalau Allah mengasihiku, 为什么让我的妻子离我而去呢？ kenapa istriku dibiarkan meninggalkan aku? 如今留下我孤独一个人， Sehingga saya ditinggal sendirian kesepian. 我好孤单， Wah, saya begitu kesepian. 我好寂寞， Saya begitu merasakan sunyi sepi. 我好痛苦啊！ Saya begitu menderita. 上帝啊， Tuhan, 你的爱到底在哪里啊？ di mana kasih-Mu itu? 为何你不再爱我了？ Kenapa Engkau tidak lagi mengasihi saya? 请问这是你今日的呼声吗？ Permisi tanya, apakah itu adalah satu seruan daripada Engkau pada hari ini? 上帝真的不爱你了吗？ Apakah benar-benar Allah tidak lagi mengasihi engkau? 上帝真的抛弃你，不再理你了吗？ Apakah betul-betul Allah telah membuang engkau untuk tidak memperdulikanmu lagi? 不是的，
Bukan. 上帝仍然爱你， Allah itu tetap mengasihi engkau. 上帝应许要永远的爱你。 Bahkan Allah berjanji akan mengasihi engkau selamanya. 上帝爱你就爱到底， Allah mengasihi engkau, dia mengasihi engkau sampai selamanya. 上帝对你的爱是永不更改的。 Karena kasih Allah kepada engkau tidak pernah berubah. 上帝从前怎样爱你， Dulu Allah bagaimana mengasihi engkau, 现在也照样爱你， sekarang juga masih sama mengasihi engkau. 将来也同样爱你。 Yang akan datang juga tetap mengasihi engkau. 圣经告诉我们说， Alkitab memberitahukan kepada kita, 没有任何一个人 tidak ada satu orang pun 或任何一件事物 atau apapun perkaranya 能够使我们与上帝的爱隔绝。 membuat kita itu terpisah daripada Allah. 使徒保罗在罗马书信里8章35到39节，很清楚地告诉我们， Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal ke-8 ayat 35 hingga 39 itu begitu jelas memberitahukan kepada kita, 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？ siapa yang bisa membuat kita terpisah dari kasih Allah. 难道是患难吗？ Apakah itu adalah penderitaan? 是困苦吗？ Apakah itu kesulitan? 是逼迫吗？ Apakah itu kepenganiayaan? 是饥饿吗？ Apakah itu kelaparan? 是赤身露体吗？ Telanjang, 是危险吗？ bahaya, 是刀剑吗？ itu pedang. 如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀。 Di dalam Alkitab mencatat, kami dikarenakan engkau, akhirnya kami tuh dibunuh. 人看我们如将宰的羊， Orang lain melihat kita ini seperti domba yang mau disembelih. 然而靠着我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。 Karena di dalam kami mengandalkan engkau, Tuhan, sehingga di dalam segalanya itu kami terlepas. 因为我深信，无论是死是生， Karena saya percaya, entah itu mati ataupun hidup, 是天使是掌权的， entah itu adalah malaikat atau penguasa dunia, 是有能的，是现在的事， atau yang berkuasa, atau hal yang ada pada sekarang, 是将来的事，是高处的，是低处的， atau hal-hal yang akan datang, atau yang ada di atas ataupun yang ada di bawah, 是别的受造之物， yaitu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan. 都不能叫我们与上帝的爱隔绝。 Itu tidak akan membuat antara kita dengan kasih Allah itu terpisah. 这爱是在我们的主基督耶稣里的。 Kasih ini ada di dalam Yesus Kristus. 请问在哪里我们可以知晓上帝的爱呢？ Permisi tanya ya, di mana kita dapat mengetahui ada kasih Allah? 是在我们的主基督耶稣里。 Yaitu yang terdapat di dalam kasih daripada Yesus Kristus. 请问在哪里我们可以确认上帝的爱呢？ Permisi tanya, di mana kita bisa mengkonfirmasi akan kasih 也 Allah? 是在我们的主基督耶稣里。 Juga ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 现在请你想想看， Coba kita mikir sejenak. 上帝如何在基督耶稣里向我们显明他的爱呢？ Bagaimana Yesus itu dia menyatakan kasihnya kepada kita. 圣经告诉我们说， Alkitab memberitahukan kepada kita. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。 Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 这里说，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。 Di sini dikatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Disinilah dia menunjukkan kasih-Nya. 在此，这里是意味着什么呢？ Di sini artinya itu apa? 在此是意味着基督为我们死。 Arti di sini itu berarti Kristus sudah mati bagi kita. 耶稣说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。”
Yesus berkata, kalau ada teman yang mati bagi temannya itu, nggak ada kasih yang lebih besar daripada itu. 耶稣基督既为我们死，就没有其他的爱心比他对我们的爱更大。 Jikalau Kristus sudah mati bagi kita, maka tidak ada lagi kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus yang mati bagi kita. 因此，真正认识上帝的爱的人，不会在别处另外去寻求上帝的爱。 Sehingga orang-orang yang sudah mengerti akan kasih daripada Kristus itu, dia tidak akan lagi cari kasih itu di tempat yang lain. 因为上帝的爱已经在此充分向我们圣徒显明了。 Karena disinilah kasih Allah itu sudah betul-betul sempurna dinyatakan bagi kita. 在哪里向我们显明呢？ Di mana dia menyatakannya? 就是在我们还做罪人的时候，上帝叫基督为我们死了，在这里向我们显明。 Yaitu ketika kita masih menjadi orang berdosa, disitulah Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. 感谢上帝！ Kita mau bersyukur kepada Tuhan. 不仅如此， Bukan demikian saja, 上帝的爱已经浇灌在我们心里了。 karena kasih Allah sudah dicurahkan kepada kita. 罗马书5章5节告诉我们说， Roma 5 ayat 5 memberitahukan kepada kita. 盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。 Dan pengharapan kita pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 今天凡是真正悔改信耶稣的人， Hari ini jikalau ada orang yang sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan, 上帝的爱已经浇灌在他的心里了。 maka kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hatinya. 感谢上帝！ Puji Tuhan. 既然上帝的爱已经浇灌在我们心里， Jikalau kasih Allah sudah dicurahkan kepada kita, 那么上帝的爱就永远不会离开我们， namun kasih Allah itu selamanya tidak akan pernah meninggalkan kita. 我们也永远不会与上帝的爱隔绝。 Kita juga sama, kita selamanya tidak akan terpisahkan daripada kasih Allah. 如果上帝已经先把你的丈夫或你的妻子劫回天家， Jikalau Allah terlebih dahulu menjemput suamimu pulang ke surga, 或者先把你的妻子借回天家， atau menjemput istrimu terlebih dulu pulang ke surga, 那未必不是一件好事啊！ bukankah itu adalah satu perkara yang baik? 一天时候到了， Jikalau nanti suatu hari datang waktunya, 上帝也会把你借回天家。 Tuhan juga akan menjemput engkau pulang ke surga. 那时候你们夫妻俩不是可以重逢了吗？ Bukankah engkau suami istri itu akan bertemu kembali? 虽然在天家不再是婚姻关系， Sekalipun di surga nanti hubungan itu bukan lagi suami dan istri. 但还是能够彼此相认， Namun pada waktu itu masih bisa saling mengenal. 心中也会有莫大的安慰和喜乐。 Di dalam hati pasti akan mendapatkan satu penghiburan dan sukacita yang besar. 不是吗？ Bukankah begitu? 接下来我们要进一步来思想关于上帝的爱的4个问题。 Selanjutnya kita akan lebih lagi maju sedikit untuk memikirkan bagaimana tentang kasih Allah. 第一，谁爱了你？ Yang pertama, siapakah yang sudah mengasihi engkau? 爱你的是怎样的一位？ Yang mengasihi engkau itu bagaimana dia? Sosoknya bagaimana? 第二， Yang kedua, 他爱了怎样的你？ dia sudah mengasihi engkau yang bagaimana? 第三， Yang ketiga, 他怎样爱了你？ dia bagaimana mengasihi engkau? 第四， Yang keempat, 这爱带来了怎样的结果？ kasih ini telah membawa akibat yang apa? 解决了你的什么问题？ Yang sudah menyelesaikan persoalanmu di dalam hal apa? 首先，我们看第一， Kita lihat dulu yang pertama, 谁爱了你？ siapa yang telah mengasihi 爱 engkau? 你的是怎样的一位？ Yang mengasihi engkau itu dia adalah sosoknya bagaimana? 谁爱了你？
Siapa yang mengasihi engkau? 是上帝爱了你。 Ia adalah Allah yang mengasihi engkau. 那爱你的上帝是怎样的一位呢？ Yang mengasihi engkau Allah itu, dia adalah yang bagaimana? 圣经在出埃及记34章6和7节告诉我们说，耶和华在他面前宣告说：耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到3、4代。 Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. 这里告诉我们，上帝是有怜悯、有恩典、有慈爱和诚实的神。 Di sini diberitahukan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar. 他会赦免人的罪孽、过犯和罪恶。 Dia dapat mengampuni segala dosa perbuatan manusia. 但他万不以有罪的为无罪。 Dia tidak akan melihat yang berdosa itu dijadikan yang tidak berdosa. 有罪的他必追讨， Yang berdosa betul-betul itu akan dituntutnya, dikejarnya. 自父及子，直到3、4代。 Seperti kepada bapak dan kepada anaknya sampai berketurunan. 爱你的是怎样的一位呢？ Yang mengasihi engkau itu adalah yang bagaimana? 爱你的上帝是慈爱的神， Yang mengasihi engkau adalah Allah penyayang. 他也是圣洁、公义的神。 Dia adalah Allah yang kudus dan adil. 上帝爱你这个罪人， Allah mengasihi engkau adalah orang berdosa. 但他恨恶你的罪。 Namun dia membenci akan dosamu. 有罪的他必追讨， Yang berdosa itu dia akan mencari. Dia akan mencari, mengejarnya. 那我们看第二， Coba kita lihat yang kedua. 他爱了怎样的你？ Dia telah mengasihi engkau yang bagaimana? 上帝爱了你这个罪人， Allah telah mengasihi engkau adalah orang berdosa. 上帝也爱了我这个罪人。 Allah juga sudah mengasihi aku yang orang berdosa. 上帝爱了全世界的罪人。 Allah mengasihi orang-orang seluruh dunia yang berdosa. 圣经很清楚地告诉我们， Alkitab itu jelas memberitahukan kepada kita. 因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。 Karena seluruh umat manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 圣经也告诉我们， Alkitab juga memberitahukan kepada kita. 因为罪的工价乃是死，唯有上帝的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。 Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 因为罪的工价乃是死， Karena upah dosa adalah maut. 这个是坏消息。 Ini adalah kabar buruk. 这里的死是指永远与上帝隔绝。 Mati di sini menunjuk kepada selamanya terpisah daripada Allah. 并且遭遇永远的死。 Bahkan akan menemui kematian yang kekal. 我们本是一个罪人， Kita memang asalnya itu adalah orang 我们 berdosa. 犯罪得罪了上帝， Karena kita telah berdosa dan membuat menyakiti hati Tuhan. 因为罪我们与上帝隔绝， Karena dosa sehingga kita terpisah dari Allah. 并且遭受上帝的愤怒和咒诅， Sehingga kita mendapatkan murka dan juga kutuk daripada 走 Allah. 向灭亡的道路， Sehingga kita menuju kepada jalan kebinasaan. 毫无指望， Sehingga tidak ada harapan. 结局是在地狱里昼夜受痛苦。 Akhirnya tuh ya,
penutupnya itu adalah selamanya berada di dalam kebinasaan yang begitu menderita 直到永永远远。 sampai selama-lamanya. 但是上帝因为爱我们， Namun karena Allah mengasihi kita 因此他不愿意惩罚我们， sehingga Dia tidak ingin menghukum kita. 可是他又不能不惩罚我们犯罪的人。 Tapi Dia nggak bisa juga tidak menghukum kita orang yang berdosa. 因为上帝虽然是慈爱的神， Sekalipun Allah itu adalah yang penyayang, 但他也是圣洁公义的神。 namun Dia juga adalah Allah yang kudus, Dia adalah yang adil. 他万不以有罪的为无罪， Sehingga Dia tidak bisa membuat yang berdosa itu menjadi tidak berdosa. 他必追讨人的罪， Maka Dia akan kejar dosa manusia. 犯罪的必将面对上帝的审判和责罚。 Sehingga yang berdosa itu akan menghadapi penghukuman daripada Allah. 这样看来， Jikalau demikian, 谁能够救我们摆脱将来罪的审判和责罚呢？ siapa yang dapat melepaskan kita dari hukuman-hukuman karena dosa kita itu? 在人看来不可能， Karena secara pandangan manusia itu tidak mungkin. 但上帝凡事都能。 Tapi di dalam Tuhan itu apapun bisa. 上帝赐下他的独生子耶稣基督给我们， Allah telah mengaruniakan anak tunggalnya Yesus Kristus kepada kita. 叫他代替我们受审判和受责罚。 Dia menggantikan kita untuk menerima hukuman dan cambukan. 这罗马书6章23节的下半节告诉我们， Roma 6 ayat 23 bagian B-nya memberitahukan kepada kita. 唯有上帝的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。 Hanya karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 这是好消息， Ini adalah kabar yang baik. 上帝爱你， Allah mengasihi engkau. 不愿你灭在地狱里受苦。 Dia tidak ingin engkau binasa di dalam tempat yang binasa. 他便给你永生的恩赐， Dia akan memberikan kamu karunia hidup yang kekal. 这永生的恩赐是在主基督耶稣里。 Karunia yang kekal ini terdapat di dalam Yesus Kristus. 其实罗马书6章23节的核心信息是要告诉我们， Sesungguhnya inti daripada surat Roma 6 ayat 23 itu ingin memberitahukan kepada kita. 福音是关乎人人都要面对的永生和永死。 Karena Injil itu adalah satu hal yang harus dihadapi oleh manusia, entah itu hidup ataupun mati. 天堂和地狱的大事， Itu adalah urusan besar tentang surga dan juga neraka. 上帝为你预备的是永生天堂的恩赐。 Yang dikaruniakan, yang disediakan Allah kepadamu itu adalah surga. 因为他不愿你灭在永死地狱里。 Dia tidak ingin engkau binasa di neraka. 好，我们看第三， Yang ketiga, 他怎样爱了你？ bagaimana dia telah mengasihi engkau. 上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Karena Allah mengasihi dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada mereka, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 上帝怎样爱了你？ Bagaimana Allah telah mengasihi engkau. 上帝赐下他的独生子给你， Allah telah mengaruniakan anak tunggalnya kepadamu. 给你干什么？ Untuk apa? 上帝叫他的独生子耶稣基督为你死， Dia menyuruh anak tunggalnya Yesus Kristus itu untuk mati bagi engkau. 上个月教会纪念耶稣基督的诞生， Bulan lalu gereja memperingati kelahiran daripada Kristus. 耶稣基督诞生来到世界的目的是什么？ Tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia itu untuk apa? 是为了能够死，为了能够死，
itu adalah karena supaya dia bisa mati. 呀，世上没有一个人出生来到世界是为了能够死。 Nggak ada ya di dunia ini satu orang itu datang ke dalam dunia itu hanya untuk mati. 每一个人出生来到世界都是为了能够活。 Tiap orang yang lahir ke dalam dunia ini pasti menginginkan hidup. 而且希望能够活得更长久， Bahkan berharap untuk hidup lebih panjang 甚 umurnya. 至活到永远不死。 Bahkan menginginkan dia hidup selamanya tidak mati. 但耶稣来到地上的目的，就是为了能够死。 Namun tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk mati. 而且是为了能够替你死。 Bahkan dia mau mati untuk engkau. 为何他要替你死呢？ Kenapa dia mau mati bagi engkau? 是为了能够除去你一生的罪， Supaya dapat menghapus dosa kamu yang seumur hidup. 你不能够替你自己死， Engkau tidak bisa mati untuk diri sendiri. 别人也不能够替你死。 Orang lain juga tidak bisa mati untuk engkau. 替自己死或别人替你死都不能够除罪。 Ya, untuk mati bagi diri sendiri atau mati bagi orang lain itu enggak bisa untuk menghapus dosa. 唯有基督耶稣替你死，才能够除去你的罪。 Hanya kematian Yesus Kristus itulah yang dapat menghapus dosa engkau. 因为耶稣基督是无罪的羔羊， Karena Yesus Kristus adalah domba yang tidak berdosa. 而人都是罪人， Dan semua orang itu adalah orang berdosa. 也唯有无罪的才能够代替有罪的死。 Dan juga hanya yang tidak berdosa yang dapat menggantikan mati bagi yang 和 berdosa. 除去人的罪。 Dan juga bisa menghapus dosa manusia. 当你的罪被除去以后， Pada waktu dosamu sudah dihapus, 你才能够免去永远的死和地狱的痛苦。 engkau baru bisa terhindar dari segala penderitaan, kesakitan yang ada di alam maut. 你可知道人生最根本的问题是什么吗？ Apakah kamu tahu urusan yang paling urgent manusia itu adalah apa? 人生最根本的问题是罪和死。 Kehidupan manusia yang sangat mendasar itu adalah dosa dan mati. 若你的罪没有被除去， Jikalau dosamu itu tidak dihapus, 你依然要被定罪、 engkau akan dihukumnya, 被审判、 akan diadili, 被责罚， akan dihakimi. 结局便是永远的死。 Akhirnya engkau akan mendapatkan kematian kekal. 唯有当你的罪被除去， Hanya ketika dosamu itu 你 dihapus, 才不会被定罪， engkau baru tidak dihukum. 才能够摆脱末日的审判和责罚， Baru bisa terlepas pada hukuman pengadilan pada hari yang terakhir. 以及不遭遇在地狱里永远的死。 Juga tidak akan mengalami kematian kekal yang ada di dalam neraka. 当你的罪被除去， Pada waktu dosamu dihapus, 死就不再威胁你， maka kematian itu tidak lagi menghantui engkau, mengancam engkau. 感谢上帝的大爱， Puji Tuhan untuk kasih daripada Tuhan. 他牺牲了自己的独生爱子耶稣基督， Dia telah mengorbankan anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus, 叫他代替你受罪的审判， yaitu untuk menggantikan hukuman engkau, 代替你被定罪， yaitu untuk menggantikan engkau dihakimin, 代替你受责罚， sehingga engkau terhindar dari segala hukuman. 最后代替你死在十字架上。 Bahkan terakhir dia mati bagi engkau di atas kayu salib. 基督的死成为上帝拯救你的关键。 Kematian Kristus itu adalah hal yang penting menyatakan kasih Allah kepada engkau. 你可知道吗？ Apakah engkau tahu 耶稣基督在地上受的苦难， penderitaan yang dialami Yesus di dunia? 被定罪、 Dia dipantek di kayu salib, 被责罚、 dia dihukum 被弃绝、 sehingga dia ditolak, 被咒诅、 dikutuk,
被钉死在十字架上。 Bahkan dia dipantek di atas kayu salib. 这一切的一切， Ini adalah segala-galanya 都是为了你，上帝定义让他的独生爱子受敌人的审判和责罚。 Untuk itulah maka Allah menetapkan bahwa anak tunggalnya itu yang telah menggantikan engkau lepas dari segala hukuman. 这是意味着上帝预先在他的独生爱子身上施了他对你的末日的审判和责罚。 Itu adalah menyatakan hukuman yang seharusnya engkau terima pada hari terakhir, yaitu diberikannya anak tunggalnya. 呀，以赛亚书53章4到第6节告诉我们说， Kitab Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 memberitahukan kepada kita, 他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。那知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。 ayat 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 耶稣基督为我们受害之后， Setelah Yesus Kristus menderita karena kita, 第3天， pada hari yang ketiga 上帝叫他从死人中复活。 Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. 耶稣基督的复活证明他的死不是为自己的罪而死， Kebangkitan daripada Kristus itu membuktikan bahwa dia mati itu bukan mati untuk diri sendiri, 乃是为我们的罪而死， melainkan dia mati bagi dosa kita, 叫我们因信基督上帝的儿子而得生命。 sehingga membuat kita yang percaya kepada anak Allah itu kita memperoleh hidup 得与上帝和好， dan juga didamaikan dengan Allah 也因着信 dikarenakan kepercayaan 被 iman 被上帝称义， sehingga dibenarkan, 并且得以在基督再来时复活。 bahkan akan mendapatkan kesempatan dibangkitkan pada waktu Kristus datang lagi. 耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。” Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." 由此可见，上帝赐给我们的救恩是完整性的。 Kita dapat melihat ya bahwa keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu dapat dipercaya. 他不仅叫我们的灵魂得救， Dia bukan saja menyelamatkan roh kita 也叫我们的身体复活。 dan juga mengakibatkan tubuh kita itu mengalami kebangkitan. 感谢上帝。 Bersyukur kepada Tuhan. 我们看第4， Yang keempat, 这爱带来了怎样的结果？解决你的什么问题？ kasih ini sudah membawa akibat apa dan telah menyelesaikan persoalan kamu, persoalan apa? 这爱使你免去末日的审判和责罚。 Kasih ini sudah melepaskan akan segala hukuman pada hari akhir. 因耶稣基督预先代替你承受上帝对你末日的审判和责罚。 Itu karena Kristus sudah terlebih dahulu menggantikan engkau yang seharusnya dihukum dan diadili. 也因此，
使你摆脱在地狱里的永刑。 Dan juga membuat engkau yang seharusnya itu mati kekal di dalam neraka. 感谢上帝， Puji Tuhan. 上帝的爱是何等长阔高深， Kasih Allah begitu panjang, tinggi, dalam dan lebar. 这爱是过于人所能测度的。 Kasih yang demikian enggak bisa diselami oleh manusia. 上帝的爱何等浩大， Kasih Allah begitu besar adanya. 上帝的爱解决了你人生最根本的问题。 Kasih Allah sudah dapat menyelesaikan urusan manusiamu yang paling dasar, 那就是罪和死， yaitu dosa dan mati kekal. 因为上帝已经通过他独生爱子耶稣基督的死和复活，为你胜过了罪和死的权势。 Itu dikarenakan Kristus yang sudah bangkit, yaitu telah mengalahkan semua apa yang harus engkau alami, yaitu hukuman dan diadili. 使你不再受罪的辖制和死的威胁。 Sehingga engkau tidak lagi dibelenggu oleh dosa dan juga diancam oleh dosa. 上帝如此的爱你， Demikianlah Allah begitu mengasihi 甚 engkau. 至将他的独生子赐给你， Sehingga dia memberikan anak tunggalnya kepadamu. 叫你相信他， Agar engkau percaya kepada 就 dia, 不至灭亡， yaitu tidak binasa, 反得永生。 melainkan memperoleh hidup yang kekal. 如今 Demikianlah 你 sekarang, 活着，心里不再忧愁， sekarang engkau hidup, engkau tidak akan lagi merasa khawatir, 不再忧虑， tidak lagi merasa cemas, 因为你有复活和永生的应许。 karena engkau memiliki janji, yaitu untuk dibangkitkan dan juga dimuliakan. 复活和永生的应许， Yaitu ada janji daripada kebangkitan dan kemuliaan, ya ke hidup kekal. 也因此 Dan demikian juga, 你活着就有复活和永生的盼望。 maka ketika engkau hidup, maka engkau mempunyai pengharapan di dalam hidup kekal dan juga di dalam diampunin. 你活着就有复活和永生的盼望。 Maka engkau hidup, maka engkau memiliki pengharapan dibangkitkan dan juga mendapatkan hidup yang kekal. 你要让这复活的盼望和永生的盼望来支配你的今生。 Biarkanlah hidup kekal dan juga kebangkitan yang abadi itu bisa ada di dalam hidupmu. 最后， Terakhir, 你要追问自己，并且认真的确认的问题是： engkau akan bertanya kepada diri sendiri, sesungguhnya persoalan yang pasti itu apa? 你真正认识上帝这浩大的爱吗？ Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengenal kasih Allah yang demikian besarnya? 你真正接受了耶稣基督为你的救赎主 Apakah 吗？ engkau sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan engkau? 你在回应这个爱吗？ Apakah engkau dapat meresponi kasih 你 ini? 的回应与这个爱相称吗？ Apakah responmu dengan kasih ini sepadan? 使徒保罗深深体会到上帝通过基督耶稣向他显明的爱。 Rasul Paulus itu dia begitu menyelami bahwa Allah menyatakan kasihnya yang demikian besar kepada dia. 使徒保罗怎么样回应上帝的爱呢？ Bagaimana Rasul Paulus itu dia meresponin kasih Allah? 保罗在哥林多后书第5章14跟15节这么说。 Rasul Paulus itu di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15 berkata demikian. 原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死和复活的主活。 Ayat 14-15, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang,
maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 今天盼望我们每一位已经认识上帝的爱，并相信耶稣基督为救赎主的人， Harap hari ini orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mengalami kasih akan Allah, 都能够像保罗一样回应上帝的爱。 juga bisa seperti Rasul Paulus meresponi akan kasih Allah. 如今我活着， Namun saat ini aku hidup, 不再为自己活， namun aku bukan hidup lagi untuk sendiri, 乃为替我死而复活的主活。 melainkan Kristus yang hidup di dalam aku hidup bagi Dia. 并且把生命的主权交给他， Bahkan menyerahkan kuasa daripada kehidupan itu serahkan kepada Dia. 把生活的每一把钥匙也都交给他管理。 Menyerahkan satu genggam kunci itu, kunci kehidupan itu menyerahkan kepada Dia. 直到基督再来的日子， Sampai hari kedatangan Yesus Kristus. 请问这是你所信的福音吗？ Permisi tanya, apakah inilah Injil yang engkau percaya? 如果是的话， Jikalau iya betul, 你真有福了。 engkau adalah orang yang berbahagia. 阿门。 Amin. 我们请蔡传道来为我们做回应的祷告。 天父，我们要感谢你， Bapa, kami bersyukur kepadamu 因为你的话语已经提醒了我们， karena firman-Mu telah menyadarkan kami 让我们每个人都要确定我们自己所信的福音， supaya setiap orang perlu mengkonfirmasi Injil yang kami percaya. 好让我们不被那一些假的福音来捆绑我们。 Agar kami tidak dibelenggu oleh Injil-Injil yang palsu. 主啊，我们真的有耶稣基督的福音在我们的身上。 Tuhan, kami sungguh memiliki Injil Yesus Kristus 求 di 主 dalam diri kami. 求主帮助我们， Tuhan, tolong kami 好让我们带着耶稣基督的福音继续带来活下去。 biarlah kami hidup terus-menerus di dalam Injil-Mu. 如果在世上我们会遇到有许多的困难， Jika dalam hidup kami di dunia berhadapan dengan banyak sekali kesulitan, 好让我们仍然站立得稳， biar kami tetap berdiri dengan teguh. 让我们仍然来尊重我们所相信的福音，就是 Biarlah 耶稣基 kami 督。 sungguh-sungguh menghargai Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai. 求主继续的恩待我们在世上的这个年日。 Mohon Tuhan terus memberkati hari-hari kami yang kami lalui di dunia. 让我们等我们一直见你的面， Sampai kami berjumpa muka dengan muka bersama dengan 主啊，我 Tuhan. 们要谢谢你。 Terima kasih Tuhan. 我们如此祷告，奉靠耶稣的名祈求的， Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 但愿神赐福大家。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. 谢谢杨传道的分享和蔡传道的翻译，愿神祝福你们前面的侍奉。让我们用这首《因着释迦爱》来回应神的信息。主你的身体为我舍，你的宝血为我流出，承认担当我的忧患。
们要结束今天的团契，愿神赐福你们，拜拜拜。